Aku rasa nak ngantuk dah. Tapi kau temankan aku kejap Aku nak pergi tengok balik. Sebab aku rasa macam aku tak tahu dengar bunyi apa kan. So Hakim tu okay lah, buka lampu kan. Buka lampu meja makan, jalan, buka lampu dapur. Masa dua orang ni buka lampu dapur, dia tengok ada satu kursi dekat depan stove. Tahu tak, kursi tu adalah kursi yang selalu nenek duduk bila time masak. Hai, Assalamualaikum and kembali lagi di Lain Anak. Lain hantu. Betul kan? Betul. Dah lama dah. Dah lama. Hai Syaf. Hai, masa Syaf ada tu tagline lain. Ya, apa tagline lama kita tak ingat. Dah ingat, tapi lama dah. Tak ingat Tagline dah. baru ni first time. First time. Hari tu Syaf ngawi. Ya. For the first time Syaf dengan Zura pula. Okay Syaf. Okay. Apa, excited ke masuk anak hantu lagi? Ke Dah boleh- takut? Dah boleh cerita ke? Belum. Oh, belum. Excited lah sebab Syaf tengok Suha dah ada. Suha dah ada. Aiman dah ada. Dah 2 kali. Ya. Lepas tu Syaf rasa macam Why not Syaf Syaf dah pula? tak, hari tu macam Syaf terfikir ada ke cerita lagi yang Syaf terfikir. Lepas tu ada satu ni Syaf rasa yang tu orang hantar aku yang Syaf nak cerita tu. Yang satu lagi tu Syaf teringat yang ada satu lagi cerita Syaf yang Syaf boleh cerita. Oh, okay. Okay. Boleh simpan boleh. dulu. Hari ni. Ha, Korang boleh, okey boleh. kita cerita. Boleh. Mesti okey punya kan. Okey. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, share and subscribe. Hit juga bell notification. Korang kena subscribe. Yang belum subscribe sebab kita tak sabar nak 100k. Cepat-cepat sikit. Okay, sebelum tu Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay, Syaf. Hari tu kan Zura teringat yang Aiman dengan Zahir punya episod sebelum ni, Rabu minggu lepas. Oh, Syaf tak ada. Syaf tak ada. Dia cerita Syaf pasal tak ada. apa? Dia cerita pasal mall yang katanya beli barang last mall tu tak ada. Mall tu hilang lah Bukan macam mall, tu. maksudnya mall tu bukan tempat jual barang. Bukan. Maksud Siapa mall yang tu pergi? Zahir ke Aiman? Aiman. Nah, Zahir punya yang kereta terjunam masuk kat bawah tu yang dia trauma tak nak pergi mall. Macam tu lah. Oi. Jadi korang Zahir betul Nanti Syah nak dengar lah cerita Zahir ni. tak dengar Tak lagi? ada ada je kat depan kita orang ni. Tak dengar lagi ke? Belum. Dah dengar dah. Dengar lah. Minggu lepas dah keluar lah Syaf. Baiklah, nanti Syah tengoklah balik cerita diorang. Okay. Pasal mall Pasal mall. Kalau Cerita Syaf apa? malam hari ni pasal apa tadi Nah. Pasal Kena satu cerita yang Syaf nak cerita tu. Okay. Kena Tom Yum tadi. Kena Tom Yum Tadi tadi. kita dah cerita sebelum kita tekan game tadi. Sebenarnya Syah ada cerita sikit kan. Tapi sebab Kedai Toye? Kedai Toye. Kedai Tom Yum. Kedai Tom Yum. Tapi kat Terengganu Syah panggil Tom Yang. Tom Yang. Tom Yang ke tak Tom tahulah. Yang, Syah kedai Tom walaupun Yang. pernah belajar kat Terengganu and still lalu Terengganu tapi tak pandai lah cakap Terengganu. Okay. Oh, dulu Syaf belajar kat Terengganu. Ya. Syah pernah Serious cerita lah? lah masa Syah rasa masa tu Syah pernah ada satu scene video borak dengan Acap masa tu Syah ada beritahu Acap. Syah Beritahu diorang. Beritahu Acap beritahu diorang. Syaf belajar kat Terengganu. Syah belajar kat Terengganu. Bas-bas kat mana? Terengganu dekat area Gong Badak. Gom Badak. Tapi memang dekat Gong Badak tu ada 2 universiti. So korang teka lah mana-mana. Tapi Syah rasa dah pernah beritahu. Tapi tak apalah, abaikan. So hari ni Syah nak cerita pasal ada something yang berlaku masa tu dekat kedai Tom Yum tu. Tapi Syah datang bukan sebab nak makan. Sebab Syah kerja part time kat situ. kerja part time. Masa study. Yes. Oh my god. Okay. Best. Dah boleh cerita ke? Boleh. Betul? Nak dengar. Nak dengar? Lama ke tak kerja tu? Oh, nanti dululah. Jadi kita cerita. Okay. Hari tu Syah rasa kebanyakan viewers ni ingat Syah punya cerita dekat Langkawi kot sebab ada ada footage tu kan. Itu pun Syah rasa macam cerita tu panjang. Sebab apa? Sebab Syah pergi bercuti. Ya. Yang ni Syah kerja part time. Lagi panjang. Sebab Syah sebab mesti nak tahu kan berapa lama. Sebenarnya tak lama lah Syah kerja part time tu. Berapa? Sebab ada benda yang jadi. Sebulan? Tak sampai. Setahun? 2 minggu. 2 minggu je? 2 minggu je. Okay, the thing is Syaf, Syaf dah boleh cerita kan. Okay, masa tu Syaf, benda ni jadi tahun 2018
18,19 sebelum PKP. Sebab masa Syaf dah ujung SEM tu, dah masuk PKP tu dah last SEM dah masa tu. So masa tu lebih kurang tahun kedua Syaf belajar dekat Terengganu. Excited dia pergi Terengganu. Ya. Sebab apa? Sebab Syaf memang basic. Maksudnya Syaf daripada sekolah rendah, sekolah menengah, semua belajar dekat Melaka. Lepas tu masa nak dapat sambung belajar, Syaf doa, aku nak duduk pergi negeri jauh. Negeri jauh. Dapat Kelantan, Terengganu, Perlis, Sabah, Sarawak. Okay. Masa tu contoh macam nak move on lah. Saya tak boleh duduk Melaka. Terlalu banyak past memories. So Syaf Banyak macam kenangan. doa lah. Tiba-tiba dapat Terengganu. Lepas tu Syaf, happy lah. Excited. Sampai Terengganu dah tak happy. Pula. Sebab First time Syaf datang Terengganu. Zura pernah datang? tak pernah. Nampak. So Zura akan ada perasaan macam mana Syaf rasa nanti. Maksudnya? First time Syaf datang Terengganu, okay lah, kita datang terus masuk U lah kan. Sebab registration whatsoever tu kan. Dah masa tu minggu orientasi. Okay lah, minggu orientasi tu still kita duduk dalam, tak boleh keluar-keluar sangat kan sebab seminggu kan. After seminggu tu diorang dah diberi jadual kelas. So kita dah start bebas. Even kita duduk kat asrama. Masa tu dekat U Syaf tu, Syaf pun excited duduk Terengganu. Syaf sewa kereta pergi jalan seorang. Sebab masa tu Syaf tak ada kawan tau kat Terengganu. Ada seorang daripada Melaka tapi dia kos lain dengan Syaf. Tak So rapat Syaf tak rapat dengan dia. Dia pun blok asrama lain. Jadi Syaf banyak inisiatif seorang. Syaf ambil kereta sewa, jalan Terengganu seorang-seorang. Jadi masa tu kita eager nak tahu Terengganu macam mana. First thing yang Syaf culture shock dekat Terengganu, masa tu Zahir kan. Zahir angkut lah Syaf pergi pasar dia masa tu weekend. Weekend dia Jumaat Sabtu kot. So pasar dia maybe Khamis petang, Jumaat petang gitu. Syaf pergi pasar tu, tak ada seorang pun yang tak pakai tudung. Semua pakai tudung? Wah. Syaf pakai tudung tak tentu? Kan. Jadi saya ni, kita dah biasa dekat Melaka. Kita tahu lah macam mana kan. Macam ni ke Terengganu? Culture shock. So macam setahun Syaf dekat sana, agak macam cuba try untuk faham Terengganu ni macam mana. So masa Syaf dah tahun kedua tu, masa tu dah start curfew dah. SEM 2? SEM 2 ke? SEM 2 ke SEM 3? Tapi tahun kedua tu tak silap Syaf masa tu. SEM 3 kot lebih kurang. Dah ada curfew dah. Tapi masa curfew tu lah, kita punya eager nak keluar daripada U tu lagi tinggi. Lagi dilarang, lagi kita Lagi nak balik dilarang, lambat. lagi tinggi. Masa tu lah Syah dapat idea. Apa kata kita buat part time? Oh. Mungkin sebab tahun pertama kita santai. Banyak habiskan duit. Banyak habiskan duit. So tahun kedua ni kita mula fikir macam, banyaknya duit aku dah habis. So rasa macam nak kerja part time. Saya buat motor, saya cari lah kedai-kedai yang tak jauh daripada kawasan U. Saya cari satu sampai dah satu kedai ni. Dia jauh juga lah daripada U. 4 ke 5 kilo daripada U. Oh, jauh. 4 ke 5 kilo lah daripada U. Syaf tanya dia kata ada kerja kosong. Kerja kosong? Dia kata kerja kosong. Tapi dia kata timing kerja dia, kedai tom yum, kedai makan dia akan malam buka maybe lepas asar ke malam. So Syaf tanya dia waktu timing, dia kata boleh start pukul 5 sampai pukul 12. Lepas tu Syaf fikir, curfew dekat U ni sampai pukul 12. Lepas tu Syaf fikir, macam mana aku nak kerja kan? Lepas tu Syaf fikir, transport pula tak ada. Duit part time, kerja kedai makan berapa je, sikit je. Lepas tu, of course, Syaf pergi balik nak naik apa? Betul? Naik apa? Cuba teka. Naik Grab? Naik Grab? Pergi balik. Bayar duit gaji untuk bayar duit Grab? Betul. Saya rasa kalau lah duit gaji tu RM30, Grab pergi balik RM15, lebih RM15 je duit saya. Punyalah tak boleh. Saya tak tahulah. Masa tu mungkin saya rasa nak kerja. So at least bila sikit tu, contoh nak satu hari 15 kan. So 2 hari dah 30. Maybe saya fikir macam tu. Tak tahulah kenapa saya fikir. Tapi masa tu Syah tak bagi tahu sesiapa pun Syah kerja tu. Okay. Termasuk dah boyfriend saya time tu. Dia tak tahu pun. Dia tahu saya menghilang di malam. Asal malam je tak angkat call? Asal malam je tak chat? Ya. Tapi saya harap dia tak tengok lah video ni. Oh, bukan boyfriend sekarang lah. Bukan husband sekarang. Bukan boyfriend sekarang. Ex-boyfriend. Ex-boyfriend. Okay. Okay. So Syah tanya dia masa tu Syah pergi kedai tu kan. Kedai ni dekat Kelinin ni pun ada beberapa kedai. Tapi sebelah kedai ni, kedai perabot Bangladesh. Oh. Bangladesh ke? Macam tu kau? Pakistan. Nepal, Pakistan. Macam tu lebih lah. kurang lah. Syah tak tahulah kan. Tapi sebelah tu kedai perabot. Tu takkan Syah nak pergi kedai perabot tu kan. Memang tak, sebab Syah tahu kalau kedai tom yum at least ada perempuan. Betul? Macam kedai perabot ni memang langsung tak ada perempuan. Mostly lelaki. So Syah
Macam tak apalah, walaupun dia balik lewat kan, tak apalah. Lepas tu Syaf tanya dia tanya balik kosong, boleh masuk pukul 5 sampai pukul 12. Lepas tu Syaf dah fikir dah. So Syaf akan gerak daripada U tu pukul 5 macam tu kan, sampai sana pukul 5, 4.30 tu. Pukul 12 tu macam mana pun 11 lebih Syaf kena minta dia balik sebab curfew pukul 12. Yelah. Kalau Syaf balik lepas pukul 12, contohlah macam malam tu weekend. Adalah satu malam dia pernah weekend kan. Lepas pukul 12, maksudnya maybe sampai U 12.30, Syaf kena jalan daripada pintu belakang pergi ke blok asrama. Jauh gila nak jalan. Jalan kaki. Ya. So Kalau pintu tak pagar ada tu dah tak boleh masuk transport. Any transport tak boleh masuk. Contoh kalau kita baik lambat dengan kawan-kawan, kereta kena tinggal luar. Uish. Macam tu. Jalan jauh lah. Jauh. Tapi Dan masih boleh masuk. masih boleh masuk. Cuma jalan kaki. So, masa tu Syah dah fikir macam, dia kata okey dah boleh start kerja esok. Lepas tu Syah macam okey. Esok lah Syah adjust jadual, tengok apa-apa semua kan. Dia kata okey, dah boleh dah. Esok tu Syah pergi. Okay. Kali pertama Syaf datang kedai tu, masa tu petang ada 5 lah. Syaf datang lewat sikit macam tu, 5 ke 5.30 tu masa kan. Dia tanya nama, dia kata okay, awak jaga bahagian depan. Dia kata awak jaga bahagian depan, ambil order dengan angkat-angkat pinggan kosong macam tu lah. Dia kata lap-lap betul semua ni ada orang lain. Dia kata okey lah, dengan angkat makanan daripada dalam keluar. Masa tu Syaf first time kerja kedai makan tom yum. Syaf pernah kerja kedai makan, that's why Syaf berani. Oh, sebab ada pengalaman. Ada pengalaman, tapi Syaf pernah kerja kedai makan breakfast pagi. Itu pun kawan-kawan punya kedai. Masa tu kawan, family kawan lah. So kedai pagi dia. So Syaf macam boleh ni. Tak terfikir lah nak kerja Maiden ke apa ke, tak terfikir. Tapi ada ke tak Maiden? Ada. Itu pun sama. First time datang Terengganu tak ada mall. Tak ada mall. Yang ada Giant, Maiden. Itulah mall. Oh, paling besar. Paling besar. Tak ada mall Zura. Jadi Patutlah tak terfikir tak tentu. terfikir. Jadi macam okey lah. Kali pertama datang pukul 5 sampai pukul 6 tu macam steady lah duduk area depan. Sekejap lagi dah pukul 6.30, 7 orang azan kan. Sekejap lagi dia cakap lah, kalau awak Awak bukan? Dia cakap awak. Dia cakap masa Kelantan. Tadi Syaf nak cerita yang kenapa Syaf anti sikit kedai tom yum. Kenapa? Lupa. Okay. Sebab Syaf nak juga kerja kedai tu sebab dia kedai makan. Tapi sebenarnya Syaf tak okey dengan kedai tom yum. Sebab Family Syaf tak familiar dengan kedai tom yum. Sebab kita orang ni jenisnya ada jenis family yang tak makan kedai tom yum. Sebab kita orang lagi prefer kedai ikan bakar daripada tom yum. Ayah Syaf, dia sudah pergi prefer kedai ikan bakar sebab dia kata kedai ikan bakar ni lagi murah daripada kedai tom yum. ikan bakar lagi murah. Sebab Dari tom yum. sebab kedai tom yum ni macam set level restoran restoran. Jadi dia rasa macam mahal ni. Jadi kedai family Syaf jarang pergi kedai tom yum. Okey. Lagi satu memang dia orang macam orang Siam. Jadi dia macam belah-belah takut. sana tu lah. Dia orang macam orang Kelantan yang macam takut better pergi kedai lain lah macam tu. Kedai macam ikan bakar kan mostly local. Orang macam orang Tak negeri prefer tu. lah kedai Siam. Tak prefer. Bukan Kedai Siam. Kedai Siam macam tu. Jadi masa Syah minta kedai part time dekat kedai tom yum tu rasa macam okey ke tak Okey Tapi macam okey macam kot. tu. Jadi dah nak masa first day tu, dah nak maghrib tu, dia cakap kalau awak nak solat, dekat belakang tu akan ada satu tempat solat lah, macam rumah pekerja. Lepas tu Syah cakap okey. Sekejap lagi pukul 6, dah pukul 7 macam tu. Pukul 7 dah gelap sikit masa tu. Orang dah azan. Lepas tu Syah pergi lah dekat belakang tu. Dia kata tak apalah, awak take time dulu rehat kan. Macam petang tu dia macam mellow sikit kan. So macam maybe lepas maghrib 7.45 dan ke atas tu akan jadi sangat-sangat padat. Dia tom yum sangat-sangat ramai. So dia macam bagi kita setengah jam lah untuk chill down. Lagipun dia tahu Syah budak baru katnya. Lepas tu tak apalah, dia kata boleh semayang kat belakang tu. Lepas tu Syah pergi lah belakang. Masa Syah pergi belakang tu, dia macam satu rumah kayu, macam usang betul-betul. Rumah yang maybe staff dia orang duduk yang sangkut-sangkut baju dekat tali. Rumah jadi, lah. Macam rumah. Dia macam rumah kayu macam tu dekat belakang kedai tom yum tu. Lepas tu Syah pergilah. Syah tanya dia nak angkat apa ni, semayang kat mana, nak terkung kat mana kan. Okey lah. Rumah tu memang senyap je. Mungkin sebab pekerja dia orang dah keluar. Tak ada orang kat situ. Okey lah, tak apa. Lepas tu dia kata ambil semayang kat tepi tu kan. Kau duduk, terus semayang kat situ. Masa saya semayang, Syah rasa macam tak okey. Kenapa? Satu sebab seorang, dah lah kita orang baru. Lepas tu kita seorang. Rasa tak best lah. Rasa tak best. Sangat-sangat rasa tak best. Lepas tu Syah macam memang dah semayang dah laju. Okay, semayang laju juga sebab tak familiar dengan tempat tu. Dah laju, tudung pun Syah sarung je betul tudung kat luar. Sebab takut gila. Tapi tak ada apa-apa. Masa hari pertama tu tak ada apa-apa. Tapi rasa Gladly. Tapi Syah rasa tak okey. Tapi rasa Syah tak adalah cakap dengan orang tu. Kotlah Syah yang salah. Macam budak ni sebenarnya nak kerja ke tak kerja. Ke cari alasan kan untuk rasa seraman. Syah tak okey lah. Tak apa. Syah nak beritahu tapi Syah macam tak okey kan. Bawah hari pertama kan. Tak apalah, Syah kerja.
Syah kerja, kedai makan tu tak ada benda, tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas tu esok tu pula Syah datang kerja lagi. Maghrib lagi. Saya fikir aduh, aku kena pergi belakang pula. Cakap, boleh tak kalau macam minta seorang staff dia teman ke kan? Tapi Syah faham waktu bekerja mana boleh kita minta staff untuk teman-teman. Okay tak apa. Lepas tu Syah pergi belakang. Masa Syah pergi, pintu rumah tu tutup biasa dia akan tutup bila kita masuk buka. Lepas tu dia ada satu Swiss tu memang rumah tu lama gila. Swiss tu macam Swiss warna kuning-kuning. Macam tu. Lepas tu Syah bulat ke? Bulat. Ada jenis macam bulat. Lepas tu pergi masuk masuk dah siap angkat semayang kat luar. Dia angkat luar kan. Masuk atas semayang. Lepas tu Syah dah buka telefon. Syah berhati-berhati Syah berhati. Syah tengok dekat belakang tu macam ada someone tengah bersiap. Dekat belakang macam semayang. Lepas tu Syah macam mungkin ada orang nak semayang juga mungkin ada orang nak semayang juga. So macam okey lah ada orang. Sebab semalam tu mungkin sebab orang lain dah tahu kot Syah orang baru. Mungkin hari ni diorang macam ada budak baru ni katnya. Mungkin ada seorang yang akan temankan Syah macam tu. Syah fikir okey lah macam ada orang tengah bersiap. Macam dengar bunyi macam letak barang macam tu. Sekejap macam okey lah tak apa. Syah pakai telekong. Syah nak semayang. Sekejap gitu solat sampai tahiyat akhir Syah bangun. Dah nak siap lagi. Ada orang kakak tu Dek cepat sikit tau. Ni orang dah ramai dah. Masa tu hari Rabu ke Khamis macam tu. Dah nak weekend. Dan Dek cepat sikit lah. Cakap orang dah ramai. Macam aku dah lambat ke. Lepas tu dia kata nanti kunci sekali pintu tu. Tak ada orang dalam rumah tu. Macam Tapi tadi tak ada orang keluar. Tak ada. Lepas tu dia kata kunci tu macam selak sekali. Sebab dia takut orang siapa masuk kan. Selak sekali. Dah tak ada orang dalam tu. So tadi aku nampak ada orang tengah macam, bukan nampak, dengar macam ada orang kat dalam. Orang tengah bersiap. Takkan kita nak pergi kat belakang sebab kawasan tu macam ada rumah tu macam ada ruang depan, ada bilik. Jadi belakang tu memang bilik gelap. Takkan Syah nak pergi cek kat belakang kau ada orang. Memang tak. Takkan semata-mata nak pergi belakang nak tinjau yang ada orang letak kan. Mesti kalau kita dengar benda tu pun kita macam ada orang. Lepas tu kita pun solat. Dia kata solat kan. Lepas tu dia kata terus dia kata cepat nanti selak pintu tu nanti keluar. Lepas tu Syah fikir tadi macam ada orang lah. Tak apalah. Jadi kita Syah pergi depan lah. Matikan cerita lah. Akhirnya dah busy. Dah busy. Tak Syah kerja kat situ sebenarnya tak lama. Habis fikir tapi hari Khamis, hari Rabu Khamis Syah kerja. Selalu Syah akan cuti hari Sabtu Ahad. Syah tak kerja hari Sabtu Ahad. Syah akan cuti Sabtu Ahad. Lepas tu masa tu hari Khamis, Jumaat tu Syah kerja lagi. Hari Jumaat tu Syah kerja lagi. Lepas tu okey dah. Hari Jumaat tu pun Syah tak dapat sama. Okey. Naik hari Isnin minggu depan. Kan Sabtu Ahad kan Syah tak kerja kan. Naik Isnin minggu depan. Macam biasa Syah pergi kedai tu kan. Naik Grab. Balik pun naik Grab kan. Pergi naik Grab. Okey lah. Hari tu Syah nak cakap dengan dia kan. Syah macam cakap dengan Toki lah. Dia duduk kat cashier. Cakap dengan kakak tu. Tak ingat nama kakak tu apa. Cakap kak boleh tak nanti time maghrib nanti kan nak minta teman ke apa. Solat lah. Kenapa kan? Dia cakap tak tahulah. Saya baru kan, saya rasa macam takut. Dia kata tak payah takut. Dia kata okey je. Yang penting awak semayang cepat-cepat ni. Awak jangan tipu-tipu pula. Dia cakap asal nak tipu-tipu pula. Dia ingat aku tak semayang betul-betul ke? Dia ingat aku macam cengah ke? Dia cakap tapi minta cepat-cepat. Ataupun mungkin dia ingat Syaf nak curi tulang. Maksudnya contohlah boleh je cakap Syah period tapi Syah nak duduk kat rumah tu sesaja untuk take time macam tu. Mungkin dia macam tu. Mungkin dia dah biasa kot jumpa student-student part time yang jenis macam tu. So dia ada expectation tu. So Syah cakap okey tak apa. So maksudnya dia macam pandai lah hidup. Cara dia macam tu. So okey lah. Hari Isnin tu pula Syah dah cakap dulu dengan dia sebab sebelum maghrib tu Syah pergilah juga semayang juga. Yang ni ya Allah. Hai Syah. Apa jadi? Kenapa? Dan ni Syaf nak solat, Syah angkat semayang kat luar juga. Macam masuk rumah tu Syah, biasa kalau Syah masuk tempat semayang tu Syah akan tak tutup habis tau pintu tu. Macam pintu tu kan boleh selak kan. Syah akan tutup separuh je macam tu. Supaya takutlah orang luar macam tu kan. Syah semayang. Okay Syah semayang Syah, sebelum semayang Syah akan tak duduk kat tepi. Lepas aku semayang. Masa Syah semayang Syah dengar ada orang batuk. Macam tu. Lepas tu Syah macam dah macam cepat-cepatlah semayang apa semua. Sekejap lagi dah sudah tu kakak tu kata ada seorang kakak tu makan masuk. Dia kata dia nak semayang pula. Cakap okey lah
Akak ya semalam lah cakap saya nak keluar dulu lah kak. Dia kata awak. Dia kata kalau dia kata kalau awak nampak apa-apa kat sini, awak jangan cakap dengan bos tau. Cakap macam tu. Kenapa? Tak tahu. Dia kata kalau awak nampak awak dengar apa-apa, awak jangan cakap dengan bos. Tiba-tiba je dia masuk, dia cakap macam tu. Dia cakap itu. Lepas tu saya macam tak ada. Hari ni tak ada apa-apa. Hari ni tak ada dengar apa-apa. Cakap kan. Dia kata tapi jangan cakap dengan bos. Saya cakap tu. Lepas tu saya fikir, kenapa kalau macam jenis macam kalau sama ada, saya terfikir kalau Syah bagi tahu bos, is it Syah yang jenis yang mengadu ataupun itu adalah sesuatu yang bos dia tak tahu. Faham tak? Oh. Yang dia ada Ataupun something. dia orang nak sorok something. Tapi yang bagi tahu bos. Tapi dia yang bagi tahu bos. Lepas tu Syah macam yang Syah dengar orang batu tu Syah tak tahu sama ada kakak tu yang dung kat luar ataupun Syah dengar something daripada rumah tu. Tapi esok Selasa tu Syah tak datang dah. Sebab? Tak sampai 2 minggu lah cerita dia. Sebab Syah macam penat. Satu penat, satu dengan staff dia yang jenis macam tu Syah macam tak faham. Misterius. Misterius sangat. Macam kenapa kena macam ni? Sepatutnya macam tak payah kot. Nak dia tiba-tiba cakap kan benda tu. Saya rasa maybe macam antara staff-staff dia ada something lah yang diorang macam Yang dia orang suruh. diorang suruh. Tapi tak tahu apa. Tak tahu apa. Okey. Lepas tu esok tu Syah dah senyap. Syah dah tak, dia ada mesej. Syaf datang tak? Tak datang. Tak reply. Tak reply. Sampai sekarang akak Sampai tu sekarang menunggu. tak lalu dah depan kedai tu. Wish. Tapi Syah rasa mesti dia ingat kan. Ingat, mesti diingat Mesti kan diingat. tiba-tiba. Tapi Betul ataupun ramai dah budak-budak part time yang buat macam tu. Yes. Kan yang macam main tinggal-tinggal je, nak kerja datang sekejap. Tapi dapat gaji ke tak? Dapat. Dia gaji by hari. Wah, satu hari memang 30 lah. Saya tak ingat lah. Tapi kalau 30 tu sikit sangat kan saya kan. Macam mana lah aku boleh terima kan. Tapi tu first time lah Syaf rasa macam kedai Tom Yum pun ada something. Tapi Syaf rasa maybe dia between the staff. Tapi Syaf rasa sangat tak best tau. Tapi bila dia cakap macam tu Sebab pun ada vibe dia. tapi bila dia cakap macam tu pun macam something tau. Macam maybe dia mungkin dia nak cakap macam budak ni boleh bagi tahu bos dia tentang something. Oh. Macam tu lah. So macam tak apalah. Guys, kejap. Acap ada perkara penting nak share dengan korang ni. Geng Anak Hantu dah pun keluar novel seram yang pertama mereka yang bertajuk 7. Novel ni terdiri daripada 15 kisah seram yang ditulis oleh 7 penulis yang berbeza daripada Geng Anak Hantu. Yang paling best sekali, kisah-kisah yang pernah korang hantar kepada kami ada juga kita orang suntikkan dekat dalam novel ni. Special kan? Special untuk korang. So macam mana korang nak dapatkan? Senang je, pergi dekat pin komen yang ada dekat bawah. Nampak link kan? Tekan link yang kami sediakan. Terus lengkapkan segala butiran-butiran anda. Nak tunggu besok? Kalau lambat tak boleh nak tolong tau. So cepat-cepat dapatkan sekarang. Wish, tapi itulah pengalaman kerja dekat kedai Tom Yum. Tapi kan Syaf, Zura tertanya-tanya apa benda yang Syaf nampak tu. Baik kan? Kalau ada pekerja yang dah cakap macam tu dekat Syaf, that's mean diorang pun pernah kena juga ataupun diorang pernah nampak juga. Yes. Benda-benda macam tu atau dia pernah diganggu. Tapi kenapa dia tak bagi Syah bagi tahu bos? Itu masalahnya. Ataupun ini yang terfikirlah kan, sebab selalunya orang-orang cakap belah-belah bukan judge tapi yang pernah dengar cerita lah kan. Dia kata bos-bosnya banyak ambil barang macam untuk pelaris. Tapi itu tak semua itu yang Zura pernah dengar. Tak semua kedai Tom Yum macam tu. Tapi tak ada. semua. Tapi lagi ada. sekali. Tapi ada. Tapi ada. Macam tu lah cerita dia Okay. first time. Tapi kan Zura ada satu cerita juga. Tapi dia bukan kedai Tom Yum lah. Dia more kepada kitchen Geli. Oh, Geli. Dekat ship. Oh, ship. Ini cerita dekat atas dekat atas laut lah yang ni. Tapi Kapal? dia berkenaan dengan dapur juga. Oh. Okay, yang ni memang cerita daripada kawan Zura sendiri sebab dia memang bekerja dekat atas kapal. Katanya setiap sebulan diorang akan duduk dekat kapal dalam sebulan 2 bulan macam tu. Dan lepas tu nanti bercuti dalam 2-3 minggu. Okay. Kiranya macam tu lah. Cuti 2-3 minggu nanti naik kapal balik. Dia memang kerja atas kapal ke dia dekat bahagian galley tu? Dia kitchen. Dia chef. Dia main kitchen tu. Chef. Dia chef kat kitchen lah macam tu. Alright. So dia cakap si Azril ni dia memang peminat cerita hantu. Dia cakap masa dia masak-masak ke apa benda ke kan dia memang selalu dengar podcast. Nak podcast Acap pun dia dengar, podcast Anak Hantu pun dia dengar. Jadi dia katalah, aku ada satu cerita nak cerita kat kau tu pasal dekat kapal ni.
Dia cakap masa dekat kapal pernah ada satu kejadian tu, diorang ni tengah masak tau. Tengah masak untuk kru-kru jugalah kat situ. Time tu dia tengah potong something. Dia tengah potong cabbage ke carrot ke apa benda ke kan, untuk preparation untuk masak malam contohnya lah kan. And masa tengah potong cabbage tu, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi something. Macam bunyi burung. Tapi katanya mana datang bunyi burung, sebab tak make sense untuk bunyi burung malam dekat tengah-tengah laut macam tu. Selalunya tak ada bunyi burung macam tu. Lepas tu dia tanya kawan dia, "Weh, mana datang burung Lepas tu kawan dia cakap, "Burung? Mana ada bunyi burung? Tak ada bunyi burung time tu." And si Azrin ni macam, salah ke Macam tu lah. So dia dah potong-potong cabbage, potong-potong bahan-bahan tu lah kan. Dia kata dia nak pergi toilet. Toilet dia pula dekat belah belakang masa tu. So dia pun pergilah belakang. Masa dia pergi belakang tu, dia dah siap-siap apa semua kan. Dia patah balik dekat depan tempat dia potong-potong tadi tu. Barang-barang yang dipotong tadi tu tak ada. Which is semua cabbage dan cabbage. Cabbage. Zura gabungkan. Cabbage ke cabbage? Cabbage. Cabbage tak? Cabbage. Alamak. Cabbage. Nak seram ke Cabbage, gelap? cabbage. Cabbage tu. Cabbage, tomato dengan yang lain-lain tu lah. Tak ada dekat situ. Okay. Jadi dia ingat kawan dia dah ambil kan macam, "Weh, mana aku punya bahan tadi yang aku dah potong tu?" Dia kata macam tu lah. Pas kawan dia cakap, "Mana ada ambil? Sebab dia orang preparation benda lain. Tak mungkinlah dia akan kacau bahagian dia ni kan, bahagian si Azrin ni. Tak mungkin." So dia cakap, "Aku dah potong dah tadi barang-barang ni. Mana? Aku letak sini. Baru pergi toilet sekejap. Patah balik sini dah tak ada barang-barang tu." Dahsyat. Dahsyat lah. Dah kena marah dengan bos kot nanti. Dia tak tahulah kan. Lepas tu dia patah balik tu, dia cakap tak ada. Dia tengok memang tak ada. Dia pergilah peti ais lagi. Pergi peti ais lagi, ambil lagi barang-barang tu. Ambil lagi barang-barang tu Untuk dipotong lah balik. untuk dipotong lah. Dia pun macam, mana. Tapi at the same time dia masih terfikir mana pergi benda-benda yang dia dah buat tadi. Macam tu lah. And itu pun satu persoalan yang dia cakap dia tak jumpa jalan. Tak jumpa apa kenapa macam tu. So dia pun potong macam biasa, siap. And that time dia rasa kapal dia tu macam berombak. Like benda tu dah biasa pun sebenarnya kalau kita kerja dekat tengah-tengah laut. Tapi dia cakap malam tu dia punya kapal tu berombak yang memang gila-gila lah, sampai barang-barang jatuh apa semua. And diorang ni terpaksa duduk dekat bawah meja untuk apa orang cakap? Safety lah. Dia kata macam tu, duduk kat safety. Tapi benda tu normal. Benda tu Dia yang dah ready, macam diorang dah prepare dah prepare apa semua. Kalau benda tu jadi, apa nak kena buat tu diorang adalah solution dia. And dia pun tak ada cerita detail sangat apa yang diorang buat semua. And after that, after a few minutes dah kira dah okay sikit, diorang start buat kerja balik macam biasa. Sebab makan malam dah nak kena hidang dah ni, tapi diorang tak siap lagi barang-barang ni kan. Lepas tu dia kata dia pun buatlah kerja dia macam biasa. Masa dipotong tu, kawan dia panggil, katanya masa tu kawan dia panggil balik pergi depan, ada something yang nak kena ambil. Masa dia pergi belakang balik, barang-barang yang dipotong tu dah jadi satu balik. Which is benda tu Belum dipotong. And that time dah memang macam apa benda Dia macam dia berdreaming ke apa di siang hari. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia kata benda tu repeating. And dia tak pernah expect benda tu jadi. Sebab dia selalu dengar cerita hantu dan dia selalu tengok cerita hantu, tapi dia tak pernah nampak pun. Sepanjang dia dah cakap dia dah setahun lebih kat situ, tapi sepanjang setahun lebih tu dia tak pernah nampak pun. Ataupun ada berlaku Tak benda-benda. pernah jadi benda-benda macam tu. Jadi bila jadi benda tu dekat dia, si Azrin ni cakap, aku tak tahulah sama ada aku time tu memang penat gila ataupun memang aku tengah halusinasi atau apa. Tapi dah 2 kali benda tu jadi and dia terfikir, kenapa benda tu happen macam tu lah. So dia cakap dengan kawan dia, "Weh, aku tadi dah potong benda ni. Tak ada, benda tu dia jadi Dia tak potong lah. Dia tak potong lah benda tu." So kawan dia cakap, "Kau ni dah penat sangat dah ni. Tadi kau cakap benda tu hilang. Kali ni kau cakap benda tu Tak potong. tak potong pula. Dah lah, kau pergilah rehat dulu ke, kau penat sangat ke apa benda, nanti kau datang balik." Mesti dia nak suruh kawan dia potong. Dia nak rehat sebenarnya. Lebih betul juga. Boleh jadi juga kan. Lepas tu dia tinggalkan. Dia acah-acah lah kan macam tu. Lepas tu dia cakap, dia macam,
yelah, maybe dia memang dalam keadaan yang tak fit kot time tu. Sebab dia cakap memang dia tengah sakit pening kepala apa semua lah. Itu semua alasan je orang cakap kan. So dia pun pergilah, nak pergi dekat bilik dia, nak pergi dekat room dia. Masa dia nak jalan dekat room dia tu, dia cakap dia dengar ada bunyi tapak kaki yang ikut sekali dengan dia. Ada bunyi tapak kaki yang ikut sekali dengan dia. Tapi bila dia toleh, tak ada. Lepas tu dia pergi jalan balik, dia slow balik kan. Macam dia jalan laju-laju, tapak kaki tu bunyi laju lagi. Bila jalan slow, benda tu slow. Tapi bila dia toleh belakang, tak ada siapa-siapa. Memang Langsung tak ada orang. tak ada. Tak ada orang. And bunyi tapak kaki tu katanya macam bunyi yang berlecak lah. Orang yang pijak dekat kapal tapi tak pakai kasut. Macam bunyi tapak kaki yang berlecak, berair macam tu. Sebelum ni dia pernah dengar-dengar je orang cakap ada bunyi-bunyi, ada penampakan tu semua, tak pernah nampak. That time dia dah memang serius lah. Dia dah fikir macam-macam dah. Dia dah negative thinking lah orang cakap kan. And masa dia buka pintu bilik, pintu kabin dia kot macam tu, masa dia nak tutup tu, dia nampak ada seorang perempuan duduk dekat hujung apa macam ada koridor ke tak tahu apa benda dekat hujung tu, sambil pegang kepala dia satu. Macam dia berdiri pegang kepala dia. Dia ada kepala tak? Tak adalah. Perempuan tu tak ada. Dia pegang kepala dia. Dia nampak. Dia nampak literally depan mata dia malam tu. Lepas tu dia tutup pintu. Dia dekat dalam tu ada wifi juga. Kan dekat kapal tu ada wifi juga. Dia call kawan dia sudah datang teman di malam tu. And after that dia demam panas gila-gila lah. Dia cakap itu first time dia nampak hantu yang orang cakap hardcore. Itu boleh dikatakan hantu lah kan. Sebab Berdekatan tu lah kalau dia nampak. Nasib baik entity tu tak tengok dia ke. benda tu pandang dia. Benda tengok Tapi dia. benda tu duduk dekat hujung. Masa dia masuk dekat dalam bilik dia tu, masa dia nak tutup pintu, tengok benda tu ada dekat depan tu. So dia tutup pintu, dia call kawan dia untuk teman di malam tu. Menangis-nangis saja. Walaupun dia lelaki kan. Sebab dia tak pernah nampak benda-benda macam tu. And after that dia cakap dia dah tak dengar dah cerita hantu dekat kapal. Even macam tengah buat apa-apa ke, dia tak akan dengar. Dia cuba untuk elakkan sebab benda-benda macam tu kan mengundang juga kan. Macam memanggil kan. Lepas tu dia cerita kat kawan dia kan. Besoknya tu malam tu dia cerita kat kawan dia. Lepas tu besoknya lagi ramai lah yang tahu apa yang jadi dekat si Azrael ni tau. Lepas tu kawan dia cakap, dulu kita orang cerita kau kata tak betul, tak pernah, tak jadi. Kau tak nampak, kau nak nampak. Sebab dia jenis yang, aku nak tengok tu. Sekali nampak benda macam tu terus demam. Macam tu lah. Kawan-kawan dia ejek dia lah kiranya. So that's the first time dia nampak benda tu dekat dalam kapal, atas kapal tu lah. Oi. Itu cerita dia. Tapi tough lah juga. Maksudnya kalau dia kerja-kerja macam tu ya, benda macam tu kan selalu dengar. Zura pernah tanya dia, kau kerja kat kapal tu, kau apa beza hantu darat dengan hantu laut? Like orang selalu cakap dekat Is it laut. orang akan expect Pontianak ke pocong akan ada atas kapal? Mungkin Ke tak boleh sampai? tak sure lah. Mungkin dia kena naik kapal kot. Naik untuk kapal pergi kat lain situ. untuk sampai. Ya. Lepas tu dia Ke ada cakap hantu-hantu lain yang diorang cerita? ada, tapi dia orang nampak sekilas-sekilas macam tu je. Sebab contohlah dia pergi dekat satu tempat ni, dia orang akan berlayar kan. Dia pergi satu tempat ni, benda tu terjadi sekilas je, bukan jadian yang berterusan. Kadang-kadang tu dalam sebulan 1-2 hari je diorang diganggu. Bukan jenis yang akan diganggu setiap masa lah. Sebab saya rasa benda-benda tu bukannya ada dekat atas kapal tu, tapi dekat laluan tu. Contoh macam kilometer sini, contoh kilometer 1, 2, 3 kan, kat situ yang ada. Bila diorang kapal ni bukanlah laju sangat macam Betul. speedboat tu. Katanya diorang lebih takut lanun daripada hantu. Ada orang lebih takut lanun daripada hantu. Sebab dekat laut ni banyak gila lanun yang kalau dia tak nampak orang tu ada. Tapi lanun orang kan? Orang. Cuma dia macam pengganas kan? Perompak lah, dia nak rompak, dia nak ambil kapal tu. Jadi saya fikir lanun tu macam ni. Yang macam Jack Sparrow tu. Bukan, ini SpongeBob. Bukan. Bukan Bukan itu. Hantu lanun. Saya tak boleh Saya ingat lanun tu hantu lagi. Kapal hantu. Macam tu. Dia cakap masa duduk dekat atas kapal memang tak banyak kejadian-kejadian misteri. Tapi benda tu bagi dia agak scary lah apa yang dia nampak malam tu. Dan itu je lah yang dia nampak. Buat masa sekarang ni lah dia dah tak pernah lagi nampak. So kalau dia buat apa-apa lepas tu, dia cakap dia banyakkan berdoa dulu kot. Sebab sebelum ni kan dia kalau buat apa-apa dia terus buat je. Macam tu lah. Tak tahu, tak sure. Mungkin dia lemah semangat ataupun maybe sebab dia tengah sakit. Tengah kan tak tu. okey, tengah tak sihat. Masa tu lah benda-benda tu datang kan. Dia macam shock je lah korang. Sebab dia cerita pun masa tu
Ingat tak yang masa Bipal tu? Kan Dia Zura ada jumpa ke? dia time tu. Oh, jumpa dia. Zura jumpa dia time tu, and time makan tu lah dia cerita. So tak adalah cerita in details kan. Faham. So kalau nak dengar lagi ada cerita, mungkin kena cerita borak lama sikit dengan dia kot. Kalau nak in details, itu pun dia cerita pom time tu tengah makan kan. Mana nak dengar. So itulah yang dia nak sampaikan. Sebab dia cakap kalau boleh ceritakanlah cerita dia ni. Boleh kita ceritakan cerita dia. Itulah dia. Pasal kitchen dekat ship. Ada juga kat benda-benda ship macam pun ni ada korang hantu. yang diganggu. Tapi banyak lagi takut persoalan. kalau kita diganggu kat kitchen rumah sendiri. kitchen rumah sendiri. Siapa dia kena diganggu? Saya tak tahu. Saya rasa, saya tak tahu nak cakap saya pernah ke tak pernah. Tapi dulu juga. Tapi memanglah kebanyakannya dulu lah cerita dah lepas kan. Benda tak jadi sekarang, tak jadi besok. Takut nak duduk dapur. Sebab Orang kata kalau kita tinggalkan sampah kat dalam sinki, akan ada yang jilat dalam sinki tu. Uish, betul. Benda tu betul. Ya. Yeah. Betul. Sebab itulah saya takut. Memang seram kalau adik kat rumah sendiri. Memang kita tak pergi dapur kan. Dan Syaf. kita tak makan dan kita diet kan. Tapi yang ni cerita ni pasal adik Syaf. Adik Syaf? So adik Syaf ni dia lelaki. Oh. Dia lelaki. Dia ni memang suka tidur dekat rumah nenek kalau weekend. Lagi-lagi kalau diorang semua balik kampung ramai-ramai. Sebab mostly sepupu Syaf ramai lelaki, tak ramai perempuan. Diorang suka lah lepak-lepak kampung. Rumah nenek dekat lah dengan rumah Syaf? Jauh juga. Macam 15 minit daripada rumah Syaf. Tak ada jauh mana. Tak jauh. 15 minit. Tapi jauh lah kalau jalan kaki. Jalan kaki jauh lah. Tak jauh lah. Ingatkan lain negeri macam tu. Tak ada. Rumah kita orang tak jauh. Tapi ada sepupu lain ke. Ada yang daripada Kelang. Ada yang daripada Johor. So diorang bila time cuti macam tu, weekend ada ni, suka nak tidur kat rumah nenek tu. Tapi yang lagi obvious bila arwah lah. Nenek Syaf, Atuk Syaf dua-dua dah arwah dah. Jadi bila diorang dua-dua dah tak ada, yang jaga rumah tu busu. Busu dengan wife dia yang jaga rumah. So bila yang time ramai-ramai ni lah, time tu lah meriah. Tapi selalu macam saya cakap, mostly sepupu-sepupu lelaki yang akan tidur. Sepupu perempuan jarang sebab kita orang tak ramai. Diorang lagi memang meriah lah macam tu. Lepas tu sepupu Syaf dengan adik Syaf ni, diorang cakap yang adik Syaf ni bukan. Diorang beritahu yang adik Syaf ni jumpa something dekat dapur tu. Dapur rumah nenek tu? Dapur rumah nenek. Cerita dia, masa tu semua orang dah Jumaat malam tu, biasa Jumaat rumah nenek ni ada astro je paling-paling pun. Wifi masa tu tak ada. Diorang lepak suka lepak-lepak. Masa tu umur diorang lebih kurang form 2, form 3 sekolah menengah. Sekolah menengah. Masa tu Syaf, adik Syaf ni 3 tahun bawah Syaf masa tu. So diorang pun suka Kalau lepak-lepak. sekarang 6 tahun bawah Syaf? 3 tahun? Tak. Still lagi 3 tahun bawah saya. Cuma umur dah lain lah. Masa tu sekarang dah tak sekolah menengah. Dulu sekolah menengah. Dia umur suka lepak-lepak macam tu. Lepas tu dia cerita, dia kata adik Syaf ni masa malam tu kita orang semua Jumaat malam tu actually semua family berkumpul. Dan pukul 8-9 suka kumpul. Tapi after 10, after 11 semua orang akan balik slow. Jadi diorang ni lah yang tinggal rumah tu untuk tidur. Ada pun busu dengan wife dia tidur dalam bilik lah. Diorang akan melepak tidur dekat ruang tamu. Ruang tamu. Lepas tu adik Syaf ni cerita, dia kata malam tu lepas semua orang balik, diorang ni masak Maggi ramai-ramai. Masak Maggi ramai. Masak adalah 2-3 orang. Diorang maybe malam tu Syaf tak ingat, tapi ada 5 orang lah. Ada sepupu Syaf masuk adik Syaf tu 5 orang. So diorang pun enjoy lah malam tu makan Maggi. Masak 2-3 orang kat dapur. Lepas tu bawa Maggi tu dengan pinggan-pinggan, makan dekat depan TV. Makanlah. Adik Syaf ni dia akan jadi orang yang tukang masak Maggi. Sebab dia orang kata adik Syaf masak Maggi paling perform. Kononnya padahal yang malas saya rasa. Tapi memang adik Syaf ni kalau masak Maggi dengan telur memang power. Memang power. Jadi diorang ni pun okeylah makanlah Maggi. Makan Maggi. Dah sudah makan tu biasalah. Dah sudah makan. Diorang ada yang contohlah tak nak basuh pinggan semua. Jadi adik Syaf dengan ada seorang lagi ni, nama dia Hakim. Nama dia panjang lah, tapi Syaf bagi nama dia Hakim lah, sepupu Syaf ni. Jadi si Hakim dengan adik Syaf ni dua-dua pun pergilah mengemas kat dapur. Diorang ni macam rajin sikit lah. Maybe yang lain tu macam abang-abang sikit. Diorang adik pergilah mengemas kat dapur. Kena bully lah. Macam kena bully sikit. Sepupu-sepupu memang suka bully-bully. Dia memang suka bully. Adik-adik pun suka bully. Kan. So tapi bully pun suka. Tapi suka hati lah. Okay je kan. Okay lepas tu, so Hakim dengan adik Syaf ni pun pergilah dapur.
duk mengemas apa yang tadi, pinggan mangkuk, sudu garfu, piuk tadi masak main game. So adik chef Amri ni pun, adik chef yang Amri ni lah, dia dengan Hakim pun mengemas kat dapur tu. Mengemas, lepas tu Hakim cakap dia dengan Amri ni, dia kata apa ni, kemas dekat bahagian stove tu, nanti dia kemas dekat, dia angkat cawan dengan pinggan kat depan. Okey lah, diorang kemas kat sama-sama. Lepas tu adik chef dia kata, kalau kau nak pergi depan dulu, kau pergi depan dululah, sebab dia tinggal nak basuh je. Lepas tu dia kata, okey lah, tak apalah, Hakim ni pergi depan, adik chef dah tinggal seorang kat dapur. So masa dia kat dapur tu, dia dah kemas cawan-cawan tu dulu. Lepas tu tinggal pinggan-pinggan sikit. Adik chef ni Amri ni pun tinggal kat dapur seorang. Dia dah adjust cawan tu, letak tempat rak cawan, pinggan letak rak pinggan. Lepas tu tinggallah sudu garfu banyak ni. Lepas tu sudu garfu ni kan macam banyak. Kecil-kecil. Jadi dia ambil satu besin, mangkuk besar macam tu, dia isi air, dia letak garfu dalam tu, dia tak basuh. Dia tak basuh. Dia rasa macam biarlah ni, esok pun boleh basuh kan. Dia dah rasa ngantuk gila. Sekejap lagi tu dia letak kat tepi, dia dah tutup air, cawan semua dah letak. Dia dah tutup air, dia nak pergilah, nak tutup lampu dapur dah, nak pergi depan dah mengantuk kan. Dia tutup lampu, dia jalan. Tak sampai berapa tapak, dengar bunyi pipe terbuka. Wish. Lepas tu dia macam, aku tak tutup ke? Ke dan dia dengar tu pipe bilik air. Lepas tu dia patah. Dia buka balik lampu balik. Patah sebab dapur tu dekat dengan toilet. Entah-entah toilet yang diorang buka pipe tu dah melimpah air daripada balik tu, bunyi pipe tu ke macam mana kan. Dia patah, dia tengok yang pipe tu memang pipe dekat sinki tadi dia duduk tu. Pipe sinki tu terbuka? Pipe sinki tu terbuka. Lepas tu dia macam, ke memang tadi tak tutup. Yang tadi saya cakap tahu, memang tadi tutup. Lepas tu dia macam, tutup lah. Tutup. Lepas tu dia jalan dan tutup lampu balik lah. Dia tutup lampu. Dia daripada dapur tu betul-betul kitchen ada stove kan. Lepas tu tengah ni dapur yang meja makan. Baru sampai depan. Okey. Belum sampai depan lagi. Ada depan lagi. Rumah dah Rumah panjang kan? Panjang. Dia dah tutup lampu dapur tadi kan. Dia dah sampai ruang makan tadi kan. Dah tutup lampu juga lah. Tutup lampu. Sekejap lagi dia dengar bunyi kek. Bunyi pintu? Dia tak tahu bunyi apa. Dia dengar bunyi kek. Lepas tu dia macam, bunyi apa pula kan. Dia nak panggil dah. Dia nak panggil diorang lah. Dia panggil, Hakim. Cakap, asal Hakim tu datang kat dia. Asal kau ni? Kau takut ke seorang-seorang? Apa lama malam cakap takut. Memang takut lah, dah nak mati kan. Rumah ni kita akan takut. Kita akan terbayang-bayang apa benda macam tu. Saya kata, asal kau? Dah sudah ke basuh? Dia kata, dah sudah. Tapi kau temankan aku je, aku nak pergi dapur. Cakap, asal? Tadi aku tak basuh lagi sudu dengan garfu tu. Sebab aku rasa nak ngantuk dah. Tapi kau temankan aku kejap lah. Aku nak pergi tengok balik. Sebab aku rasa macam aku tak tahu dengar bunyi apa kan. So Hakim tu okey lah, buka lampu kan. Buka lampu meja makan, jalan, buka lampu dapur. Masa dua orang ni buka lampu dapur, dia tengok ada satu kursi dekat depan stove. Tahu tak, kursi tu adalah kursi yang selalu nenek duduk bila time masak. Padahal kursi tu supposed to be ada kat tepi peti ais. Sejak nenek meninggal, sejak arwah nenek dah tak ada kan, kursi tu diorang tak letak lah dekat stove tu. Sebab nenek seorang je yang akan masak kat depan stove tu, duduk sambil duduk. Sebab dia sakit kaki. Jadi masa dia patah balik, dia tengok kursi tu ada dekat betul-betul depan stove masak tu. Dua-dua orang tu dah berlari lagi depan. Cakap, cuba tengok dapur. Ajak yang lain pergi tengok dapur. Ajak yang kawan-kawan lain. Cuba pergi dapur jap. Dia tak cakap. Si adik Syam ni, Amri ni dengan Hakim ni, dia pergi dapur jap, kita tengok jap. Dia tak cakap pun ada benda kan. Sekejap lagi semua pergi dapur, semua tengok, betul kursi tu kat depan. Masih ada kat situ tu? Masih kat situ. Lepas tu dia orang pun, dah alih lah. Yang seorang tu, ada seorang tu. Yang seorang tu macam tua sikit lah. Ada nama dia tapi Syam nak sebut. Dia macam abang sikit antara yang lain ni. Dia kata, dah tak ada apa-apa ni. Dia alihkan kursi tu balik kat fridge. Dan diorang pergi depan lah. So malam tu diorang rasa macam agak creepy. And esok tu kita orang datang, pecah semua dengar Cerita benda tu. Tapi kita orang pecah gelak sebab si Hakim dengan Amri ni penakut sangat. Kok ia pun kursi tu bergadir. Kau fikir je baik-baik macam nenek datang nak lawat kan. Tapi sebab kita tak melalui situation tu, kita boleh cakap suka-suka kan. Amri adik Syaf tu dengan Hakim tu mesti rasa macam creepy kan. Dah sejak daripada itu kita orang duk cerita ulang-ulang cerita tu. Macam rumah kebanyakan rumah macam tu lah. Tapi kalau nak lagi Syah punya pengalaman keluar, ada lagi dekat Langkawi. Tapi ada lagi? Ada. Masa tu lawatan lepas SPM. Tak cerita? Tak boleh sekarang. Tak sempat. Aiman dah. Ni dia dah marah dah kat belakang tu, dah menggila jadi hak kat belakang tu sebenarnya. Sabar. Tapi Langkawi juga. Tapi dia bukan kat Cenang. Dia dekat Pekan
Saya tak ingatlah nama yang Langkawi satu lagi, port satu lagi tu yang dekat ada burung helang, ada stesen bas lah kawasan situ. Saya pernah duduk share di situ. Situ ada cerita. Cerita yang Syaf sendiri kena. Ya, lawatan lepas SPM. Tapi tu nanti Aisyah cerita. Sebab kita akan panggil Syaf lagi. Syaf akan selalu keluar dekat anak hantu lepas ni korang. Itu yang saya nak dengar daripada Zura. Korang kena komen lah. Ya, itulah untuk malam ni korang. Kita Okay. jumpa lagi di Lain Anak. Lain hantu. Scary. Yeah. Scary. Lepas kedai Tom Yum tu memang family Syaf tak suka pergi dekat Betul. kedai Tom Yum tu. Orang selalu cakap kedai mamak, tak suka kedai mamak. Ni kedai Tom Yum jarang. So tak pernah dengar.